Video ni ialah video yang last untuk tajuk asas So ini video yang last Dan lepas tu cikgu nak bagi video untuk tajuk form 6 dah. So tajuk video hari ini ialah penyediaan penyata kewangan selepas pelarasan. Hari itu cikgu sudah ajar sediakan penyata kewangan, tapi yang penyata kewangan itu ialah tak ada apa-apa pelarasan. So cikgu kata sebenarnya sebelum kita sediakan penyata kewangan, sebenarnya kita kena buatlah beberapa pelarasan seperti hasil dan belanja. Semua hasil belanja kena buat pelarasan. Pelarasan untuk aset, kita buatlah belanja susut nilai plus dan juga untuk akaun belum terima, kita buatlah belanja hutang ragu. Jadi semua itu adalah pelarasan. Jadi lepas buat pelarasan ni, kita sediakan penyata kewangan. Jadi video ni cikgu nak tunjuk macam mana nak sediakan penyata kewangan yang selepas pelarasan. So ini ialah contoh soalan. Kata ini ialah satu syarikat, imbangan tuga untuk syarikat ABC yang berakhir pada 30 September 2020. Jadi imbangan tuga ini adalah sebelum pelarasan. So dari imbangan tuga ini kita buatlah pelarasan, lepas tu baru sediakan penyata kewangan. So inilah dia imbangan tuga. Di dalam ada modal, ambilan, inventory pada awal tahun, ada tunai bank, akaun belum terima. Nanti kita perlu buat pelarasan, buatlah untuk belanja susut nilai ke atau pengurang belanja untuk hutang ragu ke ataupun pengurangan hutang ragu. Dan akaun belum bayar, hasil jualan, belian, pulangan. Kalau dia debit ialah pulangan masuk, kalau dia keluar ialah pulangan belian. Dan angkutan masuk yang ni perlu dicampurkan dengan belian. Angkutan masuk biasanya lah angkutan yang perlu kita bayar bila kita beli barang. So beli barang niaga, jadi perlu campurkan dengan belian nanti dalam penyata pendapatan. Diskaun ada dua, jadi yang diskaun diterima ialah hasil, jadi dia akan di sebelah kredit, dan diskaun diberi seolah-olah macam belanja, jadi di sebelah debit. Dan belanja angkutan, yang ini adalah angkutan keluar yang perlu kita bayar angkutan untuk hantar barang kepada pelanggan. Jadi dia adalah untuk jualan. Jadi dia tak boleh campur dengan belian. Dia akan dianggap sebagai lain-lain belanja. Dan insurans atas belian, apa-apa atas belian ialah akan campur dengan belian. Kerana this is the insurance yang perlu kita bayar bila kita beli barang niaga. Jadi dia ada kaitan dengan belian, nanti kita campurlah dengan belian ni. Dalam penyata pendapatan. Ni belanja insurans. Yang ni dia tak kata atas belian. Jadi dia most popular ialah belanja insurans untuk kedai, untuk bangunan. So untuk office. Jadi dia tak boleh campur dengan belian. Jadi ini akan anggap sebagai lain-lain belanja. Dan ada belanja gaji, hasil komisen, belanja sewa, belanja iklan, kelengkapan ialah aset pekan semasa. Jadi ini adalah pada harga kos. Biasanya apa yang ditunjuk dalam imbangan tuga adalah pada harga kos. Dan adanya susut nilai terkumpul kelengkapan. Termin erti dia, kelengkapan ini sudah dibeli beberapa tahun dulu, mungkin last year. Jadi dia pun sudah dikira belanja susut nilai tahun lepas. Jadi dia sudah dikumpulkan di bawah akaun susut nilai terkumpul 1,600. Dan adanya peruntukan hutang ragu. Kalau imbangan tuga wujudnya peruntukan hutang ragu, erti dia syarikat tu sudah mula mengira peruntukan hutang ragu tahun lepas. Jadi kalau macam tu, kalau dia bukan first year diwujudkan, jadi dia mungkin boleh berlaku pengurangan hutang ragu. Ini last year ialah 200. So inilah dia pelarasan yang perlu dibuat. Maklumat tambahan biasanya adalah
pelarasan yang perlu dibuat. Jadi pelarasan pertama, gaji berjumlah 700 belum lagi dibayar. So erti dia, gaji 3,800 ini actually bukan yang sebenar. Okay, perlu campur lagi 700 yang belum dibayar. So untuk kalau soalan macam tu, kalau nak cepat dalam exam, biar soalan macam ni pun banyak keluar dalam form 6 di bawah tajuk catatan pelarasan. So juga satu tajuk popular untuk form 6. Jadi sangat penting juga. Jadi kalau kita nak jimat masa, you tengok ada maklumat tambahan. Apa yang dekat sini semua ialah pelarasan yang perlu dibuat. So supaya anda dapat buat dengan cepat, so this one is number 1, right? So nanti you letaklah number 1. Kalau ini A, you letak A di sebelah belanja gaji. Kalau di sini yang 1, you letak 1 di belanja gaji. Then you know that gaji ini anda perlu buat pelarasan. Okay, so you kena campur 700 bila you buat penyata pendapatan. Insurans telah dibeli pada 1 Januari 2020. Premium insurans telah bayar untuk setahun. So that means you straight away pay until 31st December. Jadi kalau soalan pelarasan untuk belanja ada hasil, anda kena tahu tempoh. So kita tahu tempoh kita ialah 30 September. Erti dia, Oktober, November, Disember tu tak boleh masuk kira lah walaupun kita sudah bayar. Because kita tamat pada September kan, jadi hanya sampai September saja masuk kira dalam penyata pendapatan. Oktober, November, Disember yang 3 bulan extra yang kita bayar tu actually untuk next tempoh. Jadi kita hanya hantar sampai September saja, ingat Jadi 3 bulan yang extra ni akan dianggap sebagai insurans prabayar. Okay. Insurans prabayar ialah aset. Nanti dalam PKK kita anggap dia sebagai aset, rekod sebagai aset. Jadi dari belanja insurans, 1,200 ini kena tolak keluar 3 bulan lah. Okay. Kalau kita rekod di untung rugi, tak boleh rekod yang ni. Kita kena tolak keluar 3 bulan. Okay. Then ini nombor 2 kan. Jadi di sebelah sini letaklah nombor 2. So you know that this item adanya pelarasan. Biasanya dalam exam bukan semua item ada pelarasan. So you can spot very fast. You just read here, then straight away you put there. So you know that item lain macam belanja angkutan tak ada pelarasan. Okay, then nombor 3, hasil commission belum terima. Jadi sepatut kita terima tapi belum terima. Jadi aset kita lah berjumlah 800. So hasil commission di sini. Jadi 1,000 yang ditunjuk dalam imbangan 3 tak termasuk 800. You sepatutnya terima lagi 800. So yang hantar ke akaun rugi ialah yang sebenar. So bila hantar akaun rugi, you kena campur lagi 800 yang ni. Jadi menjadi 1,800. Okay. Then nombor 4. So di sini letak nombor 3 lah. Okay. Then nombor 4. Jualan kredit pada 29 September. Kita kena tahu jualan kredit ialah juga hasil kita kan. Jadi kita jual secara kredit telah terlupa catat di buku. Kita jual tapi lupa tak catat. That means kita belum catat dalam akaun. Jadi patutkah ini masuk dalam tempoh ni? Masuklah kerana kita sampai 30 September. So jualan ini pada 29. So dia adalah dalam tempoh tahun ni. So kena masuk juga. So ini nanti jualan kita 36400 ini kena campurlah 600. Oh. Lupa tulis 600 yang ni ialah 600 jualan kredit 600. Lupa catat. Jadi nanti 36400 ni kena campur 600 lah. Okay. Dan nombor 5, hutang Encik Syama sebanyak 200 telah didapati lapuk. So Encik Syama tak boleh bayar, so ini telah anggap sebagai lapuk. Jadi nanti kita wujudlah akaun belanja hutang lapuk.
Tapi kita tengok dekat sini ada tak? Kalau tak ada. Kalau ada, kita campur dengan belanja hutan lapuk yang di dalam imbangan juga. Kalau tak ada, tak perlulah. Tetapi kita wujudlah akaun baru. Okay? Akaun belanja hutan lapuk. Dan dia adalah akaun belum terima. So nanti akaun belum terima ni akan tolak 200 lah. Okay? Dan nombor 6, PHR diselaras kepada 5% atas penghutang bersih. So, tiap-tiap tahun syarikat itu akan anggarkan 5% daripada penghutang akaun belum terima yang tak boleh bayar. So, 5% ini adalah atas APT. Tapi APT ini ialah sebelum pelarasan. Jadi, kita kena tolak 200 keluar. Okay? Barulah boleh kira APT. Tapi sebelum ni kan ada jualan. So, 1,600 ini kena campurlah jualan kredit. Jualan kredit kan ada kena mengena dengan APT kan. Biar dia kredit erti dia kita jual tapi dia tak bayar. Jadi, bertambah. 1,600 kena tambah 600. Lepas tu tolak yang hutang lapuk. Barulah darab 5%. Okay. Dan nombor 7, aset tetap disusut nilai pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. So, kita tengoklah susut nilai ini atas kos. Okay, 10% atas kos. Bukan 10% atas kos. 10% setahun ikut kaedah baki berkurangan. Jadi, ialah 10% tak boleh darab dengan kos inilah. Kena kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Kalau kaedah berkurangan, formula dia ialah 10% darab dengan nilai buku. So, kos tolak susut nilai terkumpul, kita dapat nilai buku. So, is 10%, 16,000 minus this one. Okay. Dan kita tengok apa yang dihendaki buat. Sediakan catatan jurnal pelarasan. Jadi, ini form 6 memang dia popular. Okay. Tapi soalan yang cikgu bagi yang ni bukannya ikut form 6 cikgu bagi yang senang. Kalau form 6 soalan lagi senang tetapi format lebih kurang macam form 6. Form 6 lebih kurang, bila dia sudah bagi imbangan tugas, dia akan minta lah buat catatan pelarasan. Okay. Sediakan catatan jurnal pelarasan untuk tahun yang berakhir 30 September. So inilah semua pelarasan yang perlu dibuat. So setiap yang ni you perlu buatlah jurnal. Okay. You kena selaras barulah boleh sediakan penyata pendapatan. Tengok. Okay. Lepas dia buat pelarasan, dia minta sediakan penyata pendapatan untuk tempoh yang sama dan juga penyata kedudukan kewangan. Dan soalan biasa akan bagilah inventory akhir tahun. Ini inventory akhir, harga kos dan harga pasaran. Hari itu cikgu sudah kata kita akan pilih yang lebih rendah kerana prinsip konservatisme. Kerana lebih tinggi untung, lebih tinggi inventory akhir akan memberi untung yang lebih tinggi. So kita tak boleh ada kemungkinan untung tak boleh direkod mengikut prinsip konservatisme. Jadi kita pilih nilai inventory akhir yang lebih rendah supaya untung kita tak terlebih nyata. So always choose the lowest one. So inilah jawapan dia, jurnal pelarasan. Tadi cikgu kata adanya gaji yang 700 belum lagi bayar, jadi dia adalah liability. So you credit account gaji belum bayar sebelah kredit because it's liability. Dan kita tambah kepada gaji kita. Belanja kita actually adalah bertambah lagi 700. So debit side. Belanja kan debit. So nanti you buatlah penerangan cikgu nak jimat tempat, cikgu tak letak. You merekod gaji belum bayar. Okay. Dalam exam kalau tak buat penerangan akan ditolak markah. Sangat penting. So kita tengok pelarasan kedua. Tadi cikgu kata dia sudah lebih bayar insurans 3 bulan kan. So kalau lebih bayar adalah aset kita. So aset debit. So you letak debit, you letak insurans prabayar 3 bulan. Okay, 1,200 darablah dengan 3 bulan ialah 300. So sebelum tu kita sudah rekod dalam belanja insurans. So kita
keluarkan daripada akaun belanja tu. Because that one cannot consider as belanja, is asset. So kita keluar dari akaun belanja insurans. Keluar ni kredit lah. Okay. Before that kita sudah debit what? Because we pay, kita debit belanja insurans, credit bank kan. So now I want to come out from there, so I credit lah. Okay. So then pelarasan ketiga, hasil commission lagi 800, belum lagi terima. So belum terima ialah aset kita. Aset mesti debit. So I debit, I letak hasil commission belum terima. Dia aset kita. Then kan hasil kita sudah kurang 800. Sebenarnya kita kena tambah lagi 800. So hasil commission, hasil ialah kredit. So I tambah lagi 800 kepada hasil I. So I credit this account. Then adanya jualan 600 lupa catat kan. Jualan secara kredit. So account belum terima, bertambah lagi. Orang yang hutang kita bertambah lagi 600. Penghutang ialah aset kita. Jadi kita debit bertambah 600. Dan hasil jualan ialah hasil. So hasil bertambah 600. So hasil jualan memang di credit side kan. Jadi ditambah lagi kredit, nanti dia hasil anda bertambah. Jangan lupa kena buat penerangan. Dan nombor 5, hutang Encik Syama kan hutang 200 dia tak boleh bayar. So kita hapus sebagai belanja hutang lapuk. So belanja ialah debit. So I debit belanja hutang lapuk 200. Dan orang yang hutang saya sudah kurang lah. So I credit account belum terima 200. Dan pelarasan ke-6, dia kata 5% atas peruntukan hutang ragu kan. Okay, so macam mana nak kira dalam exam form 6. Jalan kerja semua kena tunjuk kerana ada markah. So kita sebelum buat pelarasan ni, di bawah dia, tunjuklah jalan kerja. Okay. So, untuk kira peruntukan hutang ragu, dia ada kaitan dengan akaun belum terima kan. So, first you kena tunjuk macam mana dapat akaun belum terima yang pagi yang terbaru, jumlah yang terbaru. So, sebelum pelarasan ialah 1,600, you jual lagi kan 600, dan ada yang hutang lapuk, you tolak keluar. Jadi, inilah 2,000 ialah ABT selepas pelarasan. Dan you dapatlah APD, barulah you dapat kira bagi PHR yang baru. Sebelum tu dalam imbangan tuga dia ada bagi PHR kan. Demi dia sudah buat last year, dia sudah ada bagi 200. So you tengok bandingkan dengan bagi tahun ni. So bagi tahun ni ialah 5% of the account belum terima yang baru. So ialah RM100. So bagi lama 200, you bandingkan dengan bagi baru 100. Erti dia, inside your drawer, that I said BHR macam drawer. So now, before that, your drawer got RM200. Now you only need 100. So kalau extra, you must give back to account untung rugi. Okay, so you give back, demi account untung rugi adalah hasil. So ini dipanggil pengurangan hutang ragu, RM100. Jadi nanti akan rekod dalam account untung rugi sebagai hasil. Okay. So once you sudah kira, then bolehlah you buat catatan journal. Okay, peruntukan hutang ragu. Kalau pengurangan hutang ragu dia seolah-olah macam hasil, jadi dia di sebelah kredit lah. Kalau dia kredit, so another account mesti debit. Okay, yang selalu ada kaitan dengan hutang ragu is always peruntukan hutang ragu. So kalau another account kredit, peruntukan hutang ragu mesti debit. Okay, dan you buatlah penerangan, merekod pengurangan hutang ragu. Okay. Then after this, last pelarasan ialah tentang aset tetap kan, 10% atas baki berkurangan. So you pun tunjuklah jalan kerja dulu. Okay. Pengiraan belanja susut nilai untuk tahun berakhir. Because every year kita kena kira belanja susut nilai kan, then the belanja later will add inside the susut nilai terkumpul. So kita kira belanja susut nilai dulu. Because that one is belanja yang harus rekod di akaun rugi. So it's 10%. Bagi berkurangan mean 10% bukan darab kos. Dia darab dengan nilai buku.
So it's cost tolak susut nilai terkumpul tahun lepas. So it's 10% darab susut nilai terkumpul. Then you will get 1440. Bukan, 10% darab nilai buku. Okay, then you get the belanja susut nilai for this year, 1440. So ini nanti akan record lah di akaun untung rugi. So once belanja susut nilai, nanti akan hantarlah ke susut nilai terkumpul kan. So your susut nilai terkumpul, last year you sudah kumpul 1,600, campur lagi this year, yang belanja susut nilai this year. So yang paki baru susut nilai terkumpul is 3040. Okay, nanti ini akan tunjuklah di PKK. Yang belanja susut nilai di akaun untung rugi. So once you sudah kira, you bolehlah buat catatan jurnal. Inilah catatan jurnal. Catatan bergu for susun nilai always belanja susun nilai debit, susun nilai terkumpul kredit. Dia sudah tetap. Dia tak macam peruntukan hutang ragu boleh suddenly debit side, credit side. Tapi untuk susun nilai terkumpul always credit side. Okay, always credit side. So kita record lah belanja susun nilai for this year. Kredit account susun nilai terkumpul kredit kerana dia macam hasil yang kita kumpul. Cikgu kata actually belanja susut nilai bukan belanja yang sebenarnya. You just take out some from the account rugi and you keep. So actually dia adalah hasil. 1440 jadi dia kredit. Then belanja susun nilai ialah belanja, so dia debit. 1440. So nanti buatlah penerangan merekod belanja susun nilai untuk tahun perakaunan. Untuk tahun perakaunan tempoh semasa. 144. Okey, lepas sudah buat pelarasan, kita sedialah penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. So, ingat kena ada nama syarikat di atas, lepas tu tulislah penyata pendapatan dengan penuh. Okey, kalau biasa dalam form 6, tajuk yang ni adanya markah, at least biasanya setengah markah. Jadi kalau tak ada nama syarikat, hilanglah markah tu. Jadi semua kena penuh. Dia macam satu set kena penuh. Jadi lepas tu sedialah penyata pendapatan. Biasa 2 kolom sudah cukup. Okay. So hasil, itu kata adanya jualan belum lagi direkod, kita campur, kita dapatlah nilai ni. Dan tolaklah pulangan jualan, kita dapatlah hasil jualan yang bersih, 36770. Lepas tu, nak cari untung kasar, kena tolaklah kos jualan ataupun form 6 lebih suka diguna perkataan kos barang dijual. So, formula dia, inventory awal campur belian, tolak inventory akhir. So, inventory awal sudah diberi dalam imbangan juga, kita letak saja. Dan belian, nilai dalam imbangan tuga campurlah dengan angkutan masuk, campurlah duty atas belian dan tolaklah pulangan belian. Kita dapatlah belian bersih. Yang ni. Okay. Dan inventory awal campur belian kita dapat satu nilai. Tetapi ini merupakan barang yang sedia untuk jual. Tapi bukan semua dapat dijualkan. Jadi kita kena tolak inventory akhir. Okay, kita tak gunalah inventory nilai yang paling rendah mengikut konsep konsumerisme. So, kita dapatlah kos barang dijual. So, in the exam, you kena jangan letak di atas, kena letak di bawah dan perkataan kos barang dijual kena tulis. Dalam exam, kalau you letak yang ini, tak ada butir ya, akan kosong markah. If you ada butir, ada nilai, then you will get half marks. Okay. So, penting kena tulis kos barang dijual atau kos jualan dan nilai dia. Dan kita campur dengan jualan bersih, kita dapatlah untung kasar. So, again, ada angka mesti ada butir. Untung kasar mesti ditulis. Baru dapat markah. So, untung kasar kita akan campur dengan lain-lain hasil. Kerana jualan adalah hasil kan. So, lain-lain hasil kita letak di bawah. Tolak dengan untung kasar, campur dengan untung kasar. So, lain hasil ialah hasil komisen 1,800. Kita cuma terima 1,000, campur yang belum terima, kita akan rekod yang sepatut diterima. So, 1,800.
diskaun diterima, pengurangan hutang ragu yang 100. Kita campur semua anggap sebagai hasil dan kita dapatlah satu nilai. Dan kita tolaklah lain-lain belanja kerana belanja, belian, angkutan masuk semua ialah belanja kan. So yang lain-lain kita letak di bawah. So lain-lain belanja, diskaun diberi. Apa yang dalam imbangan juga you letak. Yang tak ada pelarasan juga ada markah. Letak saja. Okay, yang ni tak ada pelarasan tapi dia adalah belanja. So letaklah diskaun diberi, angkutan, belanja angkutan. Dan insurans ada pelarasan kan. Okay, so kita tolak keluar 300 yang terdahulu. Yang sepatutnya untuk this sampai 30 September hanya 900 saja. Dengan gaji juga 700 belum bayar. Yang 700 ini actually for this tempo. So kena campur. So you dapat 4,500. So sewa tak ada pelarasan tapi dia adalah layanan belanja, letak saja. Ada markah juga. Sewa, iklan, belanja hutang lapuk dan susut nilai. Sudah kira masuk sini. So jumlah belanja 13510 tolak dengan yang atas kita dapatlah untung bersih. So untung bersih ni nanti akan tunjuk di equity pemilik, bahagian equity pemilik di PKK. So lepas sediakan penyata pendapatan, sedialah penyata kedudukan kewangan. So syarikat ABC mesti ada. So again, as I said, kena tulis penuh nama syarikat dan PKK pada. Bukan pagi tahun berakhir on this date, pada hari ini, pada 30 September sahaja. Okay. Penuh, dapat markah. Lepas tu mula dengan aset bukan semasa. So ini ialah asaskan yang ringkas, ialah hanya ada satu aset, kelengkapan. Jadi 16,000 harga kos, tolaklah susut nilai terkumpul At first 1,600 kan, campur lagi belanja susut nilai tahun ni, kita sudah kumpul 3040. Sudah kumpul pun erti dia sudah jatuh nilai. Okay, so actually your asset kelengkapan sekarang hanya 12,960. And lepas tu senaraikan aset semasa, order aset, senaraikan aset semasa, ada tunai, ada bank. Dan akaun belum terima kan kena tolak dengan peruntukan hutang ragu kan. Anggaran yang tak boleh bayar 100. So sebenarnya ialah 1900. Dan inventory akhir, hasil komisen belum terima aset kita, insurans prabayar pun aset kita. So kita campurkan semua ialah jumlah aset semasa 12,210. Dan kita perlu tunjuk modal kerja kan. Jadi kita tolaklah liability semasa. Untuk ini ialah ringkas. Jadi hanya ada akaun belum bayar dan juga gaji belum bayar. So you letaklah kotak, tunjukkan yang ni. Tak perlulah guna satu kolom lagi. Okay. So you just letak kotak dan you jumlah liability semasa. Dan aset semasa tolak jumlah liability semasa, you got lah modal kerja. So as I said, Form 6 lebih dikenali dengan nama aset semasa bersih. Kerana ini aset semasa kan, tolak liability semasa dia menjadi bersih. So aset semasa bersih. So 9210 ini aset semasa bersih ni campur dengan aset bukan semasa, kita dapatlah jumlah 22170. So actually ini boleh letak butir jumlah aset 22170. Tapi kalau tak letak pun tak apa. Okay. So kita kena balance up kan. Cikgu kata PKK ni atas ialah aset, bawah ialah liability. Okay, dan equity pemilik. So bawah dia diwakili oleh equity pemilik. Modal awal diberi dalam imbangan juga 10,000. Campur untung bersih. Kalau rugi tolaklah. Okay, campur yang kita dapat di sini, dapat di penyata pendapatan kan, hantar ke sini campur dan tolaklah ambilan. Okay, 500 kita dapatlah modal akhir. Okay, modal akhir kena tulis modal akhir. Jadi kalau buat macam tu ada markah. Kalau you just letak macam ni saja tak ada perkataan modal akhir, kosong markah. Okay, kena ada butir, ada angka. Dan ini bukan jumlah. So, barulah letak jumlah. Okay, baru letak jumlah. Ada pelajar,
dia underline dan dia letak moda akhir di jumlah ni. Salah lah. Okay, kena di atas. Dan bawah buat lagi sekali baru letak jumlah. Kerana biasanya kalau form 6 adalah liability jangka panjang lah, tapi ini ialah asas kan, cikgu ajar sampai form asas saja, jadi yang ini yang ringkas lah. So kita jumlahkan moda akhir menjadi jumlah besar lah. Okay. So inilah dia penyata pendapatan selepas pelarasan.